Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nabila binti Zulkifli dari kelas PT4 S1. Hari ini akan membentangkan projek inovasi bijak zikir yang telah saya hasilkan. Sebelum itu, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Dr. Ni Asila binti Ni Ali. Jadi, saya akan mulakan pembentangan projek inovasi bijak zikir yang telah dihasilkan. Mempersembahkan. Jadi seperti yang dapat dilihat, itulah projek inovasi bijak zikir yang telah dihasilkan oleh saya. Bijak zikir ini terdapat 11 stesen dan 11 stesen tersebut ada soalan yang perlu diselesaikan oleh murid untuk ke stesen yang seterusnya. Jadi, bijak zikir ini telah dihiasi dengan animasi dan warna yang pelbagai bagi menarik minat murid untuk mempelajarinya. Dan untuk sinopsis projek pula, bijak zikir merupakan satu alat bahan bantu mengajar yang dapat membantu murid-murid khususnya tahun 1 untuk menguasai adab zikrullah penenang jiwa yang telah dipelajari dengan lebih baik. Bijak zikir ini membolehkan murid mempelajari adab dengan cara yang lebih seronok dan menarik. Cara menggunakan bijak zikir ini senang untuk digunakan dan mudah difahami. Bijak zikir dibina sebagai satu usaha atau alternatif bagi membantu murid menguasai adab sambil bermain bagi mengelakkan murid berasa bosan ketika mempelajarinya di samping dapat menarik minat murid untuk aktif di dalam kelas. Bijak zikir ini sesuai digunakan untuk semua peringkat tahap 1 mengikut kesesuaian dan subjek yang tertentu. Jadi secara ringkasnya, bijak zikir ini dibina bagi menarik minat murid dan dalam masa yang sama merangsang pemikiran murid untuk menyelesaikan soalan-soalan yang disediakan dengan menarik dan menyeronokkan. Jadi, untuk rasional projek ini ataupun isu masalah yang dihadapi adalah yang pertama, murid kurang mengambil berat dan tidak bersemangat untuk mempelajari bidang adab. Nombor 2, murid kurang menguasai tajuk dan tidak mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. Ketiga, murid kurang berminat untuk belajar menggunakan kaedah tradisional. Keempat, murid lebih mudah mengantuk, berasa bosan dan pesi semasa PDP berlangsung di dalam kelas. Untuk keempat ini yang menyebabkan isu utama yang saya ambil dan jadikan ia untuk membina projek inovasi bijak zikir tersebut. Ini bagi membasmi keempat-empat isu atau masalah yang telah dihadapi. Untuk objektif inovasi yang dibangunkan pula ialah memupuk minat murid untuk belajar pendidikan Islam dengan menggunakan kaedah permainan, belajar sambil bermain, meningkatkan penguasaan murid dalam bidang adab dengan mudah dan menarik. Ketiga, membina suasana pengajaran-pembelajaran yang berlangsung lebih menyeronokkan. Jadi, untuk objektif ini bagi merangsang murid untuk lebih seronok, untuk merubah murid daripada pasif kepada aktif, dan dari situ murid dapat mempelajari maksud zikrullah dan mengetahui contoh-contoh empat zikrullah dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Dan untuk strategi yang dibangunkan pula ialah ada 3 yang utama iaitu Artificial Intelligence AI, TMK, QR Code. Dan untuk ketiga-tiga ini digunakan bagi menarik minat murid dan ia adalah teknologi yang semakin meluas dan digunakan oleh para guru untuk pada zaman kini. Untuk TMK seperti dapat dilihat dan QR Code seperti dapat dilihat dalam bijak zikir itu sendiri ada QR Code yang guru perlu scan dan akan keluar satu video melalui pautan YouTube. Dan untuk ujian rintis pula diuji kepada murid tahun 1, satu excellent di sekolah SK Clown yang mana untuk melihat keberkesanan projek inovasi bijak zikir itu sendiri.
Baiklah, untuk keunikan idea bijak zikir ini, yang pertama kekuatan memanfaatkan juga memperkasa pendidikan teknologi dan maklumat, melatih murid berkemahiran tinggi. Seperti yang dapat dilihat, bijak zikir ini dibina melalui aplikasi Canva yang mana diterapkan teknologi di situ. Dan kedua, penemuan baharu, adaptasi dengan cara bermain yang berbeza. Bijak zikir ini merupakan adaptasi, namun cara permainannya berbeza daripada stesen ke stesen, dan setiap stesen murid akan diberikan mata ganjaran untuk menaikkan semangat dan memotivasikan murid itu sendiri. Dan dari segi kos pula, sangatlah menjimatkan dan mudah didapati dan mudah dicapai dengan hanya hujung jari sahaja. Kenapa menjimatkan dan mudah dicapai? Kerana uh, hanya menggunakan internet sahaja dapat mengakses bijak zikir, dan sekarang ada diaplikasikan dalam bentuk PowerPoint yang mana tak perlu menggunakan sebarang internet pun, dan itu menunjukkan mudah digunakan bijak zikir ini. Dan inovasi yang dibangunkan, idea projek ini merupakan adaptasi daripada cara permainan monopoli, namun diubah isi permainannya mengikut kesesuaian tajuk. Setiap butiran dan hiasan papan bijak zikir, idea tersendiri seperti hiasan itu, pemilihan warna, animasinya dan sebagainya adalah idea sendiri, mudah digunakan, mata ganjaran disediakan bagi meningkatkan semangat murid sepanjang PDP menggunakan projek inovasi bijak zikir ini berlangsung. Seterusnya, penggunaan projek ini untuk kekerapan satu kali dalam sebulan, masa selama 1 jam, keberkesanan, emosi murid kelihatan gembira dan seronok, kognitif murid pula, murid dapat mengetahui maksud dan contoh zikir. Untuk 6C, guru selepas ujian rintis ini dilaksanakan dapat melalui pemerhatiannya, murid lebih cekap, murid dapat menjawab soalan, murid mampu bersosial dalam kumpulan, murid dapat menambah baik komunikasi, murid bekerjasama dalam menyelesaikan masalah, murid mengaplikasikan zikir yang dipelajari dalam kehidupan. Dan untuk kaedah promosikan inovasi bijak zikir ini, saya menggunakan platform WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga dipromosikan melalui poster dan juga portfolio digital yang dimuat naik dalam YouTube. Dan untuk impak projek inovasi ini, impak utama, murid dapat menerangkan maksud zikrullah dan menjelaskan contoh-contoh zikir dengan mudah. Dan seterusnya, murid mudah menguasai tajuk adab yang dipelajari. Ketiga, murid sangat menyukai serta seronok apabila dilaksanakan pembelajaran yang berunsurkan permainan sebegitu. Seperti kita tahu, diri kanak ataupun jiwa kanak-kanak ini menyukai sesuatu yang melibatkan permainan yang melibatkan dari segi mata, tangan dan sebagainya. Jadi sebab itulah bijak zikir ini sesuai untuk tahap 1 dan boleh menarik minat murid. Dan untuk dari segi maklum balas guru dari Sekolah Kebahasaan Sri Kelang, Sekolah Kebahasaan Kelang yang telah dilakukan ujian rintis ataupun pilot test, guru memberi maklum balas yang sangat positif, dan ada juga penambahbaikan yang perlu dilaksanakan pada inovasi yang akan seterusnya. Baiklah, untuk impak projek untuk IR 4.0, semua murid telah bertindak secara aktif dan kelas juga berada pada tekawal walaupun aktiviti permainan dijalankan. Dan kesan perubahan sikap murid setelah pembelajaran yang menggunakan bijak zikir ini, respon murid menunjukkan thumbs up selepas sesi PDP menggunakan inovasi zikir, dan murid menunjukkan peningkatan yang sangat positif. Dari situ kita lihat bijak zikir ni dapat menarik minat murid, murid pun lagi aktif, murid
menyukainya, dan pembelajaran sangat menyeronokkan dan sangat memudahkan untuk mengingati maksud juga zikir-zikir. Jadi untuk imbas saya ini akan ada satu Google Drive yang ada cara pelaksanaannya, cara penggunaannya, portfolio digital, poster yang dihasilkan, lagi kuis dan sebagainya yang boleh dilihat melalui QR code yang telah disediakan ini. Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.